Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi ja'alana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kelanjutan daripada dibelahnya dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nukil daripada kitab Subulul Huda war Rasyad fi Sirati Khairil Ibad sampai kepada perkataan musannif wa qad takarrara syaqqu sadrihi syarif sallallahu alaihi wasallam arba'a marrat, dan sesungguhnya berulang-ulang dibelahnya dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali. Al-ula wa huwa sallallahu alaihi wasallam saghirun fi Bani Sa'd. Belahan yang pertama yaitu pada saat itu junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau masih kecil. Ketika beliau masih di dalam asuhan daripada Halimah As-Sa'diyah yang berada di perkampungan Bani Sa'd. Ini adalah belahan yang pertama yang dialami oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rawal Baihaqi an Ibrahim bin Tahman qala sa'altu Sa'dan an qawlihi ta'ala alam nashrah laka sadrak. Hadatsani bihi an Qatadah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala syugabatnu sallallahu alaihi wasallam min 'indi sadrihi ila asfali batnihi fastakhraja galbuhu ila akhirih. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Ibrahim bin Tahman, beliau berkata, aku bertanya kepada Sa'ad tentang firman Allah Subhanahu wa taala alam nashrah laka sadrak, yang artinya bukankah kami telah melapangkan bagi engkau wahai Muhammad akan dadamu. Kemudian Sa'ad beliau meriwayatkan daripada Qatadah, dan Qatadah meriwayatkan daripada Sayyidina Anas sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata tentang firman tersebut, kata beliau, yang maksudnya daripada firman tersebut adalah dibelahnya akan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dada beliau sampai ke bawah daripada perutnya. Bastakhraja galbahu, kemudian dikeluarkanlah, bastukhrija galbuhu, dikeluarkanlah akan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut riwayat daripada Imam Baihaqi yang sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas ini, maksud daripada firman Allah Subhanahu wa taala yaitu surah daripada alam nashrah laka sadra, itu maksudnya adalah dibelahnya akan dada mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikeluarkannya hati beliau, yang mana selanjutnya ketika dikeluarkan hati beliau diambilnya beberapa bahagian atau 2 bahagian, yaitu semacam darah yang berwarna hitam yang dikeluarkan daripada dada beliau sallallahu alaihi wasallam. Warawal Imam Ahmad wa Muslim an Anas radhiyallahu taala anhu. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu pada saat itu datang kepada beliau oleh malaikat Jibril, bahwa yal'ab ma'al ghilman, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW sedang bermain bersama anak-anak yang lain. Fa akhadahu fasarra'ahu, kemudian tiba-tiba malaikat Jibril mengambil akan Rasulullah SAW dan membaringkan beliau. Fasyaga'an galbih, kemudian dibelahlah akan dada Rasulullah SAW. Wastakhrajal galba, dan dikeluarkan hati beliau. Sumasyagal galba, kemudian dibelah lagi akan hati Rasulullah SAW.
fastakhraja minhu alagatan, dan dikeluarkan daripada hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan segumpal darah. Faqala, kata malaikat Jibril, hadza hadzu syaitan minka, ini adalah bahagian syaitan wahai Muhammad, minka, daripada engkau. Jadi di dalam penjelasan yang telah lalu bahwasanya dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian diambil darah, segumpal darah yang berwarna hitam. Ini tidak menunjukkan bahwasanya yang dikeluarkan itu adalah kotoran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau suci dan bersih. Tidak ada sedikit pun kotoran yang ada pada diri beliau. Akan tetapi mengapa atau apa hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini beliau dibelah dan dibersihkan dada beliau? Maka dalam hal ini tidak ada sesuatu yang lebih tepat yang mengibaratkannya selain daripada perkataan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi di dalam ungkapan beliau, wa mastukhrija min galbi Muhammadin minal adha illa zadu tuhran ba'da tuhri, atau sebagaimana yang beliau katakan. Kata Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, tidaklah yang dimaksud dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ingin dibuang daripada kotoran, daripada keburukan, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melainkan yang dimaksud daripada dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya adalah untuk menambah kesucian di atas kesucian. Tumaga salahu fi tashtin min dhahab bima'i zamzam, kemudian hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibersihkan dengan air zam-zam yang berada di wadah yang terbuat daripada emas. Summalamahu fa'adahu makanah, kemudian ditempelkan kembali atau dikembalikan akan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat asalnya. Wa ja'alal ghilman yas'auna ila ummih, maka pada saat itu teman-teman anak-anak yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawan-kawan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, mereka lari untuk menuju ibu mereka yaitu Halimah. Faqalu, mereka mengadukan kepada Halimah, inna Muhammadan qad qutil, sesungguhnya Muhammad telah dibunuh. Waja'uhu wa huwa muntagi'ul laun, kemudian Sayyidah Halimah, di dalam riwayat yang lain suami beliau juga ikut lari mengejar menuju kepada Nabi Muhammad SAW, dan ketika mereka memperdapati Rasulullah SAW, beliau pada saat itu sedang berdiri dan warna daripada kulit beliau pucat setelah selesai daripada proses pembedahan akan dada beliau itu tadi. Gala Anas, kemudian kata Sayyidina Anas yang meriwayatkan daripada ini hadis, walagat kuntu ara atharal mikhyat fi sadri sallallahu alaihi wasallam, sungguh kata Anas, aku melihat bekas daripada jahitan yang ada di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kata Sayyidina Anas, ada bekas daripada belahan. Jadi kelihatan, artinya bekas belahan itu betul-betul ada. Artinya bukan yang dimaksud daripada belahan dada Rasulullah SAW ini betul-betul memang dibelah, bukan semacam simbol saja, tidak, tapi betul-betul dibelah dada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa ditambahkan kecintaan dan mutabaah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat beliau dan dikumpulkan bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.